Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton forum online ini. Saya Kaldeni Endi Selvosius merupakan mahasiswa di UPSI dengan nomor kad matriks D20201094295 akan menjadi moderator kita pada hari ini. Di sini saya amat berbangga dan bersukacita karena kita mempunyai 4 panel jemputan yang mempunyai pengetahuan tentang forum kita, yaitu yang bertajuk Pembangunan Lestari. Panel-panel yang dijemput ini juga merupakan mahasiswa di UPSI dalam program ET33 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Geografi, yaitu yang pertama Saudari Nur Ifa Izati binti Muhammad Suki dengan nomor kad matriks D20201094347. Seterusnya adalah Saudara Yoges anak lelaki Cel Lia dengan nomor kad matriks D20201094325. Seterusnya Saudara Muhammad Zurizal bin Muhammad Zubir dengan nomor kad matriks D20201094272. Dan tidak ketinggalan juga Saudari Akuimah Fata binti Alfian dengan nomor kad matriks D20201094294. Bagi pihak penganjur, saya amat berterima kasih kepada panel-panel jemputan ini karena telah memberikan ruang dan masa untuk berkongsi dan membuat perbincangan mengenai forum pada hari ini. Bagi memulakan forum kita, saya mengalu-alukan Saudari Nur Ifa Izati untuk memberikan kita sedikit sebanyak pengetahuan mengenai prinsip pembangunan lestari. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator kita. Pada hari ini saya akan mengulas tentang prinsip-prinsip pembangunan lestari. Tapi sebelum itu, apakah pembangunan lestari? Pembangunan lestari membawa maksud pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengabaikan potensinya untuk keperluan generasi akan datang. Konsep pembangunan lestari juga berhubung kait dengan banyak hal termasuk norma dan nilai yang berkembang dalam aspek tradisi dan budaya, serta perbezaan alam sekitar yang mempunyai lingkungan yang khusus. Hal ini dikatakan demikian kerana fokus pembangunan lestari ini bertujuan untuk membaiki kualiti hidup manusia tanpa meningkatkan penggunaan sumber asli melebihi keupayaan alam sekitar semujadi untuk membekalkannya. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada tajuk utama kita, iaitu prinsip pembangunan lestari. Prinsip pembangunan lestari ini dibahagikan kepada 8 prinsip, iaitu menjana semula pertumbuhan ekonomi, mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan hidup, memelihara dan mempertingkatkan asas sumber, memastikan aras penduduk yang boleh ditampung, mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko, mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan, memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsa dan akhir sekali memperkukuhkan kerjasama antarabangsa. Prinsip yang pertama ialah menjana semula pertumbuhan ekonomi. Prinsip ini dilaksanakan kerana kemerosotan alam sekitar yang sering dikaitkan dengan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di sesebuah negara. Hal ini kerana kemiskinan boleh membantutkan usaha pembangunan berterusan di sesebuah negara, tidak kira negara yang maju maupun negara membangun. Ini dijelaskan lagi dengan penduduk yang miskin akan menggunakan sumber alam sebagai sumber utama mereka untuk memenuhi keperluan hidup tanpa memikirkan kesan yang akan datang kepada alam sekitar apabila ia semakin berkurangan. Contohnya, sebahagian besar negara yang kurang maju masih mempunyai pengetahuan asas pertanian yang sedikit berbanding negara yang maju. Oleh itu, cara yang terbaik untuk mencapai konsep pembangunan berterusan ialah dengan menggalakkan sektor pertanian moden di negara berkenaan. Prinsip yang kedua ialah mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan hidup.
bagi mencapai pertumbuhan ekonomi dalam bentuk baharu iaitu keberkesanan, equity, keadilan sosial dan keselamatan ditekankan sebagai matlamat utama pembangunan. Perancangan pembangunan hendaklah mengambil kira kemakmuran negara bukan sahaja dari segi petunjuk ekonomi standard tetapi juga keadaan stok sumber-sumber jadi. Sesebuah negara juga seharusnya mempunyai suatu sistem perakunan yang mantap bagi setiap sumber yang terdapat di negara tersebut. Peningkatan kualiti pertumbuhan ini juga dapat dicapai melalui taburan pendapatan yang baik, pengurangan keterdedahan kepada malapetaka alam dan teknologi, peningkatan kesihatan dan pengekalan warisan budaya. Cara tersebut dapat menjamin supaya wujud juga kestabilan politik yang seterusnya membolehkan konsep pembangunan lestari ini dilaksanakan dengan jayanya. Pertumbuhan ekonomi ini hendaklah berbentuk kurang intensiti tetapi lebih sama rata dan adil dari segi impak sosial. Prinsip yang seterusnya ialah memelihara dan mempertingkatkan asas sumber. Pembangunan berterusan ini memerlukan pemeliharaan sumber alam iaitu udara, air, hutan dan tanah, pengekalan kepelbagaian genetik dan penggunaan kuasa air dan bahan mentah yang berkesan dan cekap. Hal ini dikatakan demikian kerana pada masa kini wujudnya peningkatan asas penggunaan sumber akibat daripada pertambahan penduduk di sebuah negara. Sekiranya keadaan ini tidak terkawal, kemerosotan terhadap kualiti sumber alam sekitar akan berlaku dan usaha-usaha pembangunan berterusan akan gagal. Contohnya, isu-isu yang berkaitan dengan sumber alam seperti kepupusan kepelbagaian biologi dan kehilangan pelbagai spesies flora dan fauna dan juga sumber tenaga. Selain itu, prinsip yang keempat ialah memastikan aras penduduk yang boleh ditampung. Hal ini dikatakan demikian kerana matlamatnya adalah untuk memastikan jumlah penduduk pada satu-satu masa boleh ditampung dengan kemampuan sumber yang ada. Selain meningkatkan kebolehupayaan daya tampung sumber alam, dimensi penduduk juga harus dikawal. Pada skala yang lebih kecil, pembangunan berterusan perlu mengambil kira hal yang berkaitan dengan keupayaan untuk menampung saiz keluarga dari segi keperluan fizikal, kesihatan, peluang pendidikan dan keselesaan hidup. Selain itu, pembangunan berterusan juga perlu mengambil kira hal-hal seperti kualiti hidup semasa, jaminan hidup masa tua, pengurangan kadar kematian, peningkatan jangka hayat dan jaminan kesihatan. Prinsip yang kelima ialah mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko. Teknologi akan mewujudkan risiko tetapi teknologi juga menawarkan cara untuk menguruskan risiko tersebut. Keupayaan inovasi teknologi hendaklah dipertingkatkan dengan memberikan lebih tumpuan kepada faktor persekitaran. Teknologi yang bersifat mesra alam perlulah digambling dan dipertingkatkan bagi menggantikan teknologi yang lama yang jelas memudaratkan alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana sebahagian besar daripada teknologi yang berisiko tinggi terhadap alam sekitar datangnya dari sektor industri yang sama ada mengakibatkan pencemaran udara atau menjejaskan kualiti air dan tanah. Sisa toksik seharusnya dirawat atau dilupuskan di tempat yang telah dikhaskan setelah mendapat perintah dari pihak berkuasa dan bukannya dilupuskan secara haram. Tindakan undang-undang yang tegas akan dikenakan kepada mana-mana individu atau syarikat yang didapati bersalah melupuskan sisa toksik secara haram seperti mana kes di Sungai Gatom, Labir, Johor. Prinsip yang keenam ialah mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan. Hal ini dikatakan demikian kerana sebarang keputusan untuk menetapkan matlamat yang berkaitan dengan alam sekitar dan ekonomi bukan sahaja perlu setandingan, malah perlu saling memperkukuh antara satu sama lain. Hal ini penting kerana semua pihak perlu bertanggungjawab sekiranya berlaku sesuatu impak terhadap alam sekitar akibat daripada keputusan tersebut. Pihak yang terlibat tidak sepatutnya saling menyalahkan antara satu sama lain apabila berlakunya impak kepada alam sekitar. Hal ini kerana modal yang besar perlu disediakan secara bersama-sama untuk membaik pulih impak yang berlaku dan semua pihak juga perlu menumpukan perhatian kepada punca berlakunya kerosakan alam sekitar
dan bukannya terhadap tanda-tanda atau kesan kerosakan sahaja. Oleh itu, dimensi polisi ekologi perlu diberikan keutamaan di samping polisi ekonomi, sosial dan politik sebagai kaedah untuk menganggar dan menyekat kerosakan alam sekitar. Prinsip yang ketujuh pula ialah memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsa. Pembangunan berterusan dalam jangka masa panjang memerlukan komitmen yang berterusan bagi menghasilkan aliran perdagangan, modal dan teknologi yang lebih adil dan bermakna serta bersesuaian dengan keperluan alam sekitar. Hal ini kerana dalam era globalisasi ekonomi ini, apabila kemasukan pasaran, modal dan teknologi menjadi lebih mudah dan fleksibel, negara-negara maju tidak sepatutnya mengambil kesempatan dengan menindas dan membelenggu negara yang sedang membangun. Negara yang sedang membangun haruslah diberi peluang untuk memperbagaikan asas ekonomi dan perdagangan serta membina pergantungan diri sendiri. Negara maju tidak boleh berselindung di sebalik globalisasi ekonomi apabila memberikan bantuan modal dan teknologi kepada negara sedang membangun. Oleh itu, dalam arus globalisasi ini, negara maju seharusnya tidak memperluaskan konsep New Capitalism, sebaliknya membina hubungan perdagangan yang lebih adil, telus dan bersifat terbuka. Prinsip yang terakhir ialah memperkukuhkan kerjasama antarabangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana pengenalan dimensi alam sekitar menyebabkan penambahan satu unsur yang lebih mendesak serta melibatkan kepentingan bersama. Kegagalan untuk mengatasi interaksi antara kemerosotan sumber dengan peningkatan kemiskinan akan mengakibatkan masalah ekologi dunia. Masalah alam sekitar pada masa ini bukan sahaja bersifat tempatan, malah menjadi masalah dunia sejagat. Keadaan ini menunjukkan betapa perlunya komitmen kerjasama multilateral yang tinggi dari semua negara di dunia. Kerjasama alam sekitar di peringkat serantau dan wilayah menjadi lebih kukuh apabila sesuatu isu alam sekitar itu menjejaskan negara-negara serantau berkenaan. Contohnya isu jerebu rentas sempadan yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan isu pencemaran di Selat Melaka akibat daripada tumpahan minyak. Oleh itu, untuk menghadapi isu jerebu rentas sempadan, satu perjanjian telah ditandatangani oleh pemimpin anggota ASEAN pada Jun 2002. Perjanjian tersebut menetapkan prosedur dan tindakan yang boleh diambil bagi mengatasi masalah tersebut supaya tidak berpanjangan. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian itu, Saudari Nur Ifa Izati. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu pembangunan lestari. Tentu sekali kita juga mesti bertanya-tanya mengenai strategi dalam pembangunan lestari ini. Oleh itu, kita membuka persoalan ini kepada panel jemputan kita yang kedua, yaitu Saudara Yogesh, untuk memberikan hujah saudara. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Yogesh Analaki Celia, nombor kad matrik saya D202010194325. Okey, hari ini saya ingin membentangkan strategi pembangunan lestari. Terdapat beberapa strategi pembangunan lestari. Yang pertama, pertubuhan ekonomi baru yang mampat. Ekonomi baru mesti dipacu oleh sektor tertiar dan kuarter. Kegiatan ekonomi tidak boleh terlalu bergantung kepada sektor primer dan sekunder sahaja. Agihan ekonomi yang adil untuk semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan gender bagi mengurangkan jurang antara kaya dan miskin. Seterusnya, keharmonian alam sekitar. Alam sekitar perlu dipelihara dan dipelihara sebagai sumber warisan untuk generasi kini dan akan datang, membangunkan tanpa pengorbanan alam sekitar. Selain itu, daya tampung sumber alam dengan penduduk. Pertumbuhan penduduk perlu dikawal secara sistematik dan saintifik supaya selaras dengan keupayaan sumber alam untuk menampungnya, dilaksanakan melalui program perancangan keluarga. Seterusnya, teknologi rendah risiko dan mesra alam. Mengupayakan teknologi hijau sebagai teknologi alternatif utama masa kini
membudayakan amalan teknologi hijau dalam masyarakat. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian yang bermanfaat itu, Saudara Yoges. Sekarang, saya ingin bertanya pula kepada panel kita yang ketiga, Saudara Muhammad Zurizal, mengenai kerjasama antarabangsa yang dikaitkan dengan pembangunan lestari di peringkat antarabangsa. Pengenalan kepada kerjasama antarabangsa ialah melibatkan dua negara atau lebih bagi membantu antara satu sama lain, sama ada di peringkat global atau peringkat serantau. Kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunan lestari telah mewujudkan beberapa persidangan. Antaranya ialah persidangan Stockholm, iaitu fokus kepada alam sekitar manusia dan menerbitkan konsep pembangunan lestari. Selain itu ialah persidangan Rio, iaitu dikenali sebagai Sidang Kemuncak Bumi yang memfokuskan kepada biodiversiti global dan menerbitkan Agenda 21. Seterusnya ialah Protokol Montreal, iaitu memfokuskan kepada penipisan lapisan ozon global bagi mencapai pembangunan lestari. Akhir sekali ialah Protokol Kyoto untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau yang telah menyebabkan pemanasan global. Namun begitu, terdapat beberapa contoh kerjasama antarabangsa, iaitu dalam isu pencemaran rentas padan yang terjadi di Indonesia menyebabkan Indonesia bekerjasama dengan Malaysia. Malaysia menghantar pasukan bomba khas untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Malaysia juga menjalankan pembenihan awan di kawasan kebakaran hutan. Hal ini bertujuan untuk menangani isu pencemaran tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Saudara Muhammad Zurizal sebentar tadi, kerjasama antarabangsa ini telah mewujudkan beberapa persidangan antarabangsa dalam menjayakan pembangunan lestari ini. Oleh itu, marilah kita jemput panel kita yang keempat, yaitu Saudari Aqwimah Fatah, untuk menghuraikan pula kepentingan kerjasama antarabangsa yang wujud ini. Terima kasih kepada Tuan Moderator Kardioni. Nama saya Aqwimah Fatah binti Alfian, memegang nombor matriks D202010942994. Seterusnya saya akan membahaskan berkaitan dengan kepentingan kerjasama antarabangsa. Kerjasama antara Malaysia dengan negara-negara lain memberikan pelbagai manfaat kepada negara pada masa sekarang atau masa hadapan. Oleh itu, terdapat beberapa kepentingan kerjasama antarabangsa antara Malaysia dengan negara-negara lain. Kepentingan yang pertama ialah pemulihan sumber. Pemulihan sumber sangat penting bagi memastikan penawaran sumber sentiasa berterusan pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Pemulihan sumber boleh dilihat melalui penggunaan tanah yang efektif, pengurangan penggunaan sumber yang tidak boleh diperbarui bagi memastikan generasi akan datang dapat menggunakan sumber tersebut. Dengan adanya kerjasama antarabangsa, negara yang ingin menggunakan tanah bagi tujuan perindustrian, mereka boleh menggunakan tanah di negara yang mempunyai kawasan luas, sebagai contoh Indonesia, Thailand dan sebagainya. Oleh itu, tanah yang tidak mempunyai kawasan luas dapat digunakan bagi generasi akan datang. Kepentingan yang kedua ialah pembangunan fizikal. Pembangunan fizikal biasanya berlaku dalam sesebuah negara. Pembangunan fizikal memastikan pembangunan negara dengan alam semula jadi seimbang dan saling memberi pelbagai manfaat antara satu sama lain bagi mengelakkan berlakunya pelbagai jenis pencemaran seperti pencemaran global dan sebagainya. Selain itu, pembangunan fizikal dalam sesebuah negara yang dilakukan melalui kerjasama antarabangsa akan memberikan pelbagai peluang pekerjaan kepada komuniti yang berada di kawasan tersebut. Seterusnya akan meningkatkan lagi pendapatan komuniti dan meningkatkan kuasa beli serta memberikan keuntungan kepada negara. Kepentingan yang ketiga ialah kualiti alam sekitar. Malaysia telah mengikuti kerjasama antarabangsa dengan negara luar seperti ASEAN, AFTA, NAFTA dan sebagainya.
Kerjasama ini bertujuan untuk menangani berbagai isu yang berlaku seperti pencemaran alam sekitar, melindungi kapasiti ekosistem dan pembangunan yang akan mengancam kesihatan manusia atau menjejaskan kehidupan manusia. Selain itu, bagi aktiviti perindustrian dalam proses pengeluaran atau perniagaan yang akan menjejaskan kesihatan manusia, perlu ditangani agar tidak berlaku pencemaran global yang akan memberi pelbagai impak negatif kepada negara tersebut dan negara lain. Kepentingan yang terakhir ialah ekonomi. Dari segi ekonomi, terdapat beberapa kriteria yang perlu dititik beratkan dalam pembangunan lestari seperti pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan. Ekonomi juga melibatkan peluang pekerjaan, pelaburan asing dan kemiskinan akan berkurang dalam sesebuah negara tersebut. Pelbagai aktiviti ekonomi yang dilaksanakan tetapi dalam masa yang sama, aktiviti tidak menjejaskan kualiti alam sekitar. Oleh itu, pembangunan yang dilaksanakan perlu seimbang dengan alam semula jadi bagi memastikan pembangunan lestari dilaksanakan di negara tersebut. Setelah kita mendengar hujah-hujah yang begitu hebat dari panel-panel jemputan pada hari ini, sedihnya untuk mengatakan bahwa forum kita hanya sampai di sini saja. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua panel-panel jemputan yang begitu hebat sekali dalam menyampaikan dan memberi pengetahuan kepada kita mengenai pembangunan lestari. Oleh itu, saya mewakili pihak penganjur memohon maaf jika terdapat salah kata sepanjang forum ini dilakukan. Semua yang baik itu datang daripadanya dan segala kekurangan itu datang pada diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih.